أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى الملائكة المقربين وقربنا وشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض إلى مغربها ومن يمينها إلى شمالها ومن قاف إلى قاف من لدن آدم إلى يوم القيامة شيء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى روح حاضرنا ولكل كافة شيء لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta
khairul fatihin. Allahumma aftah li bi futuhil arifin. Allahumma yassir wa la ta'sir, fa inna taysira kulla 'isir 'alaika yassir. Allahumma tammim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillahi wa syukrulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang dimuliakan, yang dikasihi Imam Surah Asy-Syakirin, yang dihormati, yang dikasihi pengurusi dan seluruh ahli jatan kuasanya, yang dihormati, yang dikasihi para imam, para bilal, bapak haji, bapak kaum ibu ada tak? Kaum ibu kat rumah buat lempeng. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang yang mulia ini Allah panggil kita. Panggil untuk masuk ke dalam syurga dia. Tahu syurga Allah? Di mana syurga dunia Allah? Di rumah-rumah Allah. Pasti di rumah Allah. Apa rumah Allah? Rumah cakap Arab apa? Baitun. Kalau buyutun lain. Kalau buyutun itu namanya buyutun. Baitullah, rumah Allah. Jadi tempat kita ni tak boleh sebut Baitullah, sebab Baitullah tu satu je. Jadi ditukar namanya. Ditukar namanya banyak lagi. Apa dia? Masjid, surau, musola, tempat solat, semuanya adalah rumah Allah. Itu saja. Dan rumah Allah pastinya ada halaman-halaman syurga. Allah punya. Kalau kita hidupkan rumah Allah itu dengan majlis ilmu, al-majlis ilmu radatun min riyadil jannah. Jadi halaman syurga. Jadi sahabat yang dirahmati Allah, dalam kita membincangkan dalam bab solat bertasawuf, bukan mudah untuk nak melaksanakan. Kerananya kita dah terlalu lama melakukan ibadah solat yang hanya apparent saja. Apa dia? Kita lengkap, kita cukup, tapi kita tidak memahami apa yang baginda Rasulullah sebut, solat macam aku. Apa yang Rasulullah sebut? Sallu kama ra'aitumuni usalli, salat macam aku. Adakah kita salat macam Rasulullah? Wallahu a'lam. Kalau tidak dipelajari, maka kita tidak faham di manakah sunnah dan sunatnya baginda Rasulullah. Jadi hari ini kita nak membincangkan satu kaedah ataupun kedudukan seseorang yang solat berjamaah. Apa dia? Kadang-kalanya kita tidak sedar kita ini tidak sah solat berjamaah. Namanya solat berjamaah, tapi kita tak tahu di tahap mana kita. Ada 3 bentuk atau 3 kedudukan kita solat. Pertamanya disebut tamam, keduanya disebut muafiq, dan yang ketiga disebut masbuk. Bagaimana ini boleh berlaku? Kebanyakan kita ini main langgar saja. Kadang-kala dia punya SOP-nya kita tak ikut. Dia punya rule and regulation dia kita tak pernah follow. Itu sebab solat kita rosak. Jadi kalau solatnya rosak, maka tidak diterima oleh Allah. Maka kalaulah kita penat saja solat, memang benarlah sabda baginda Rasulullah, ya'ti ala nasi zamanu yusallun wa la yusallun. Akhir zaman nanti ramai orang solat, tapi sebenarnya mereka tak solat. Kenapa? Tak faham apa arti solat. Yang telah kita bincangkan bulan lepas mungkin agaknya, ya. Ramai yang dah solatnya dah lebih 20 tahun. Betul Bang Man? Lebih 20 tahun. Abang Man berapa tahun? Dah 30 tahun solat, ya, 30 tahun solat. Ditanya, Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Apa kendaknya? Makna pun kadang kita tak faham lagi. Subhana rabbil azimi wa bihamdi. Kenapa baca 3 kali? Kenapa tak sekali je? Pun tak tahu juga. Apa yang kita hendak setelah kita puji Allah pun kita belum faham. Bermaksud kita belum menghayati lagi solat itu. Sedangkan orang yang solat apabila menghadap Allah, apabila berkata Allahu Akbar, nak pandang mana pun belum faham lagi. Itu sebab dalam solat ada disebut pandangan mata ini ada 5 tempatnya. Ada 5 tempat pandangan. Pandangan tawaru, pandangan tawadu, pandangan tawasul, pandangan nafsi, dan pandangan tasyahud. Mana tempatnya? Kita macam-macam pandang. Pandang siling, pandang lampu, pandang kipas angin, pandang kawan. Kadang ada kucing lalu pun tengok kucing. Ada. Kerana kita tak berdisiplin dalam mendirikan salat, nak arah mana mata kita nak ditujukan. Ini namanya lebih detail solatnya.
Jadi hari ini kita nak bincangkan apa yang dinamakan tamam, apa dinamakan muwafiq, apa namanya masbuk. Yang tamam muwafiq ini mungkin kita biasa, tetapi masbuk ramai yang belum faham. Dia rasa dia masbuk tu okey je, rupanya ada ramai yang tidak sah solatnya. Okey, selusuri satu-satu. Apa yang dinamakan tamam? 3 kedudukan solat. Di mana kita solat sebenarnya? Akan berlaku sekiranya kita berjamaah. Solat itu berjamaah. Kerana tamam, muwafiq dan masbuk itu adalah terletak kepada makmum. Nah, hari ini kita bincangkan makmum. Nanti kita bincangkan imam. Kita bedal lagi imam. Apa? Sebab imam kadang-kala zalim. Zalimnya satu saja sahabat. Kadang-kalanya bukan satu, banyak. Dan dia tak perasan kalau dia zalim. Pertamanya senang saja. Rasulullah dah sebut dah, martabat imam lebih tinggi martabatnya daripada makmum. Apa martabat? Kedudukan darjatnya. Apa dia? Kalau seorang imam itu melihat ada makmumnya, contoh pakai serban, dia tak pakai serban, tidak layak jadi imam. Satu, Rasulullah dah beri amaran keras. Sebabnya apa? Martabat imam, makmum tadi dia solat, dia dah cantik pakai serban, pakai jubah. Makmum, imamnya tak. Maka darjat makmum yang tinggi tadi diturunkan oleh Allah, sebab dia tidak boleh melebihi kedudukan imam. Itu je. Kerana imam mesti lebih tinggi daripada makmum. Kena ingat betul-betul ni para imam. Selalu saya sebut, imam-imam marah. Pengalaman saya lah, pergi ke masjid, imamnya pakai prot bagoda. Tahu prot bagoda tak? Pakai kain pelikat, tapi dia jadi imam. Makmumnya yang pakai serban, pakai jubah, ada 4 orang. Dia bak bunguk. Ini namanya zalim imam ini. Sebabnya apa? Terpaksalah makmum tadi diturunkan darjatnya oleh Allah, sebab dia tak boleh lebih. Lihat bagaimana Imam Al-Ghazali dengan adik dia. Imam Al-Ghazali jadi imam, dia tak pakai serban ketika itu. Adiknya Imam Ahmad datang, abangnya tak pakai serban, dibuka serbannya, dibuka jubahnya, sebab dia tak nak melebihi abangnya yang jadi imam kedudukannya. Ini kalau imam memahami akan tanggungjawab dia. Minta maaf yang ni dulu. Ini hari ini kita bincang makmum pula. Okey, apa yang dinamakan tamam? Tamam seseorang makmum yang bertakbiratul ihram bersama dengan imamnya. Setelah imam selesai membaca takbiratul ihram dan imam tadi belum lagi membaca suratul Fatihah, Allahu Akbar imamnya, kita pun masuk Allahu Akbar, imam belum baca Fatihah lagi. Ini dinamakan tamam. Tamam maksudnya apa? Sempurna. Kalau 25 darjat yang diberi, dia dapat 25 darjat. Sempurna ya. Solat berjamaah itu 25 darjat. Ada kata 27. Ya, memang dia 27. Sebab satu, yang lagi 2 itu adalah di luar masjid atau di luar surau ini. Di mana? Kalau dia wuduk dari rumah untuk mengerjakan solat, Allah angkat 1 darjatnya. Dan dia bergerak menuju ke masjid atau ke surau atau musola, Allah angkat lagi 1 darjatnya. Dan dihapuskan dosanya setiap langkah tadi, dan diangkat darjatnya setiap langkah. Dapat 2 di luar. Dan apabila berjamaah, Allah tambah 25 darjat. Jumlahnya berapa? 27 dia dapat. Tapi kalau saja-saja dia wuduk kat surau, tak dapatlah dia. Langkahnya pun pendek je. Dari surau ke sini 4 langkah ya, rugilah. Cuma 4 je. Cuba wuduk dari rumah, dia tak melangkah, ustaz naik motor, tak kira lah dia naik motor ke naik apa, jaraknya itu berapa langkah, Allah saja yang tahu ya. Jadi musim PKP ni nak menyedorkan kita sebenarnya. Jangan wuduk kat musolah atau surau atau masjid, mesti wuduk dari rumah. Dan diingatkan suruh fikir. Fikir apa? PKP. Suruh fikir. P itu apa? Pelajaran yang kita dapat lah. Macam-macam kat situ. Okey. Tamam adalah seseorang makmum yang bertakbiratul ihram bersama imamnya selagi imam itu belum membaca suratul Fatihah. Itu namanya tamam. Ya. Dan makmum tadi wajib menyempurnakan bacaan Fatihahnya mengikut Imam Asy-Syafi'i. Ya, sebab Imam Malik dia tak baca pun tak apa. Tapi Imam Syafi'i wajib baca. Tak baca tidak sah solat. Dan ketertinggalan orang yang tamam, tahu ketertinggalan tak? Kita dengan imam ni jaraknya
Kita tengah mesti qiyam, imam dah rukuk, imam dah i'tidal. Kita tak rukuk-rukuk lagi, masih lagi dikira sebagai jamaah. Dengan ketertinggalannya adalah 4 rukun fi'il. Apa dia? Imam dah rukuk, dah i'tidal, dah sujud, dah duduk antara 2 sujud. Kita masih lagi qiyam ini. Sebelum imam nak sujud yang kedua, pastikan kita rukuk. Kalau tidak, terputus hubungan dan tidak sah makmum tadi solatnya kalau dia niat berjamaah menjadi makmum. Kalau dia tak mufarakah, dia boleh terbatal solatnya, tidak sah solatnya. Kalau dia nak berjamaah terus, cepat-cepat dia rukuk. Kenapa baca Fatihah punya lama benar? Faham? Tamam ketertinggalannya 4 rukun fa'il. Dalam kitab sebut 3 rukun panjang. Kerananya rukuk i'tidal dikira 1. Tapi kalau nak faham betul 4 rukun fi'il itu saja. Ketertinggalannya 4 rukun fi'il. Kenapa fi'il? Sebab raka'atain. Kita solat disebut raka'atain. Raka'at itu maksudnya fi'il. Paham? Usolli fardhu maghribi salasa raka'atain. Betul? Okey. Habis disebut raka'atain itu adalah fi'il, ya. Itu adalah tamam. Dan sekiranya imam tadi dah duduk antara 2 sujud, pastikan kita jadi makmum tadi itu, pastikan kita dah rukuk. Ini jarang berlaku kan? Tapi kalau makmumnya hayal dia baca Fatihah punya dia pasal baca Fatihah selepas imam membaca surah kan? Walaqdallin. Amin. Imam pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baru nak baca Fatihah. Itu sebab kalau belajar ilmu imam, ditegak seseorang imam itu membaca surah selepas amin dengan secepatnya. Pastikan imam tadi memberi peluang kepada makmum membaca perkara yang rukun, yaitu suratul Fatihah. Sekadarnya 5 ayat dah dibaca, barulah imam membaca surah. Itu adab namanya. Imam menyantuni makmum. Walaqdallin. Amin. Imam tidak serta-merta untuk baca surah, tak. Ditunggu makmum tadi. Kerana menghormati makmum untuk membaca perkara yang rukun. Imam baca perkara sunat, makmum membaca perkara rukun. Hormati makmum. Jadi baru kata orang Jawa, take and give. Gitu. Taklah terus nak baca, dah lah gitu bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Taha. Allahu Akbar. Boleh tak? Tak ada masalah. Sebabnya membaca mana-mana surah, mana-mana ayat dalam surah dia baca Taha. Allahu Akbar. Pendek benar. Baru nak bismillah. Itu sebab imamnya dah i'tidal, dah sujud, dah antara sujud, baru kita selesai baca Fatihah. Itu nak kena cepat nak rukuk sebelum dia sujud kali yang kedua. Ini namanya tamam. Yang kedua, golongan yang dinamakan muafiq. Apa golongan muafiq? Seseorang makmum yang masuk berjamaah ketika mana imam tengah membaca suratul Fatihah. Imam tengah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita Allahu Akbar kat belakang. Makmum ini golongannya adalah muafiq. Apa muafiq? Bersama dengan imam dia. Imam tengah baca suratul Fatihah. Dan makmum ini wajib menyempurnakan bacaan Fatihahnya hampir sama dengan tamam. Walaqdallin. Amin. Imam pun diam, tunggu. Makmum tadi baca suratul Fatihah. Okey, baca suratul Fatihah. Ketertinggalan muafiq ini adalah 3 rukun fi'il. Tadi 4 sempurna, yang ni 3 je. Dia rukuk, imam rukuk, imam i'tidal, imam sujud. Pastikan imam belum duduk antara 2 sujud, dia dah rukuk. Faham tak yang ini? Ini namanya muafiq. Kena ingat, tamam dan muafiq ini berlaku ketika mana imam dalam keadaan rakaat pertama saja. Dalam rakaat yang pertama, tamam.
Maksudnya takbiratul ihram, imam dah buat, selagi imam belum baca suratul Fatihah, kita pun masuk, namanya tamam. Untuk muafiq begitu juga, imam tengah baca surah Al-Fatihah itu di rakaat pertama imam itu kita masuk, namanya tamam. Namanya muafiq. Faham yang ni? Yang pertama, tamam ketertinggalannya 4 rukun fa'il. Muafiq 3 rukun fa'il. Dan gulungan yang ketiga adalah dinamakan masbuk. Apa yang dinamakan masbuk? Masuk buku lah. Mas tu masuk, buk tu buku. Masuk buku. Kalau nak masuk buku, ada kaedah 8 kaedah yang diberi panduan untuk kita. 8. Pertamanya, apa namanya masbuk? Masbuk adalah seseorang makmum itu masuk berjamaah ketika mana imam selesai membaca suratul Fatihah. Faham? Baru dinamakan masbuk. Imam dah selesai baca Fatihah, dah baca surah mungkin. Ya, dia dah baca surah. Dia pun masuk. Sholli fardhul maghribi salat rakaat. Makmuman. Allah. Imam tadi inna a'tainakal kautsar, dia masuk. Golongan ini adalah dinamakan masbuk. Golongan masbuk. Dan siapa-siapa yang bermasbuk, tak kira imam tu rakaat pertama ke, rakaat pertama dia baca surah, selesai imam baca Fatihah, rakaat pertama imam itu. Masbuk adalah mana-mana makmum yang masuk berjamaah dengan imam setelah imam membaca surah Fatihah di rakaat pertama imam. Ini kena jaga betul-betul, sebab nanti mengelirukan. Dan ketika mana imam baca surah untuk rakaat pertama, sudah dikira masbuk. Dan syarat masbuk bagi seorang makmum adalah wajib rukuk bersama imam di rakaat pertama makmum itu sendiri. Rakaat pertama dia itu wajib berrukuk bersama imam. Okey, kita ambil yang pertama tadi. Imam membaca surah, dia pun Allahu Akbar. Baru baca Maliki yaumiddin. Makmum baru baca Maliki yaumiddin, imam pun Allahu Akbar, rukuk. Apa kita kena buat? Tinggalkan bacaan Fatihah itu, walaupun tak habis, terus rukuk bersama imamnya. Kalau nak memelihara jamaah. Kalau tak rukuk bersama imam, maka tidak sah untuk rakaat itu. Bukan tak sah solatnya, tidak sah rakaat itu. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, makmum masuk, imam tadi tengah baca Inna syani'aka huwal abtar. Imam dah baca habis, kita Allahu Akbar. Imam pun terus rukuk, Allahu Akbar. Maka ketika itu tidak perlu atau tidak wajib untuk kita membaca suratul Fatihah. Terus saja rukuk, tak payah baca Fatihah, terus rukuk. Itu golongan pertama. Mesti rukuk bersama imam, tidak boleh berselisih. Berselisih tidak dikira. Faham yang ni? Yang ketiga, ya, bentuk yang ketiga masbuk itu, ketika mana masuk imam tengah rukuk, kita pun Allahu Akbar, imam tengah rukuk, kita terus rukuk tanpa buat apa-apa, terus rukuk sama dengan imam. Ni kelompok yang ketiga. Kelompok pertama sempat baca suratul Fatihah. Kelompok kedua, imam mesti qiyam, kita masuk terus rukuk, terus rukuk. Yang ketiga, imam tengah rukuk, kita masuk terus rukuk. Itu sebab imam kena rukuk panjang sikit. Apa dia? Ada bacaan nak untuk panjang itu. Nanti kita pelajari. Nak kena jadi imam kena belajar apa bacaan. Kalau seseorang solat yang membaca subhanallahil azim wa bihamdi lebih 3 kali, makruh hukumnya pula. Di 3 je. Tak boleh lebih-lebih. Kenapa tak boleh lebih? Rasulullah arahkan 3 je. Tak lebih dari itu. Lebih pada itu bukan sunnah lagi, makruh dah. Kena faham yang itu. Okey? Itu kelompok yang ketiga masbuk. Kelompok yang keempat masbuk, ketika mana seseorang makmum masuk, ya,
Ketika mana imam di rakaat yang kedua baru naik Allahu Akbar, imam belum baca Fatihah nih, kita pun masuk Allahu Akbar. Golongan ini golongan apa? Imam belum baca Fatihah lagi, dia pun masuk rakaat kedua, dia masuk Allahu Akbar. Makmum itu dinamakan makmum apa? Tadi dah diterangkan, imam belum baca Fatihah masuk, maka dia tamam namanya untuk rakaat pertama imam. Tapi ini rakaat yang kedua, makmum masuk, imam belum baca Fatihah, tapi dia masuk Allahu Akbar. Dah Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, imam baru baca Fatihah. Apakah nama makmum ini? Pak, main teka-teki ni. Apa nama golongan makmum ini? Wajib tahu. Kalau tak, rosak solat kita. Kalau kita solat nak berjamaah ketika mana kita tertinggal. Tadi disebut akan menjadi masbuk seseorang itu masuk berjamaah setelah imam selesai membaca suratul Fatihah pada rakaat pertama imam. Apabila imam rakaat kedua belum baca Fatihah, makmum masuk, namanya apa? Tetap namanya masbuk. Tak tamam, tak muafiq. Kenapa? Imam selesai membaca suratul Fatihah rakaat pertama. Ini imam rakaat yang kedua. Apa syarat masbuk? Wajib rukuk bersama imam untuk rakaat pertama diri dia. Selagi dia tidak rukuk bersama, tidak diiktiraf rakaat itu, walaupun dia rukuk, iktidal sebagainya. Ketertinggalan, dia rasa dia ini muafiq. Imam rukuk, dia tak rukuk lagi. Mentang-mentang dia masuk, imam tengah baca Fatihah. Imam rukuk, dia tak rukuk lagi. Imam iktidal, baru dia nak rukuk. Belum lagi dikira rakaatnya, walaupun dia rukuk seorang-seorang. Kena faham yang ini. Kerana syarat nak menjadi makmum ketika masbuk, rakaat pertama makmum itu wajib rukuk bersama imam. Ini ramai yang buat macam gini. Dia masuk rakaat kedua, imam dah rukuk, dah iktidal, baru dia nak rukuk. Dia ingat dia dapat rakaat pertama itu. Sebenarnya tidak ada rakaat pada diri dia. Dia pun sambung. Lepas salam, dia masuk rakaat kedua solat maghrib. Rakaat kedua gitu juga, wong jenis baca Fatihahnya ngelewer. Lepas salam dia pun tambah satu rakaat. Solat maghribnya baru dapat berapa rakaat? Baru dapat berapa? Tadi 2 rakaat tidak dikira sebab dia belum lagi untuk rukuk bersama imam. Yang dikira mana? Ketika mana dia menyambung seorang diri, baru dikira 1. Dia pun terus bagi salam. Solat maghribnya 1 rakaat aja. Walaupun tadi dia rukuk ke iktidal, selagi belum bersama imam, tidak dikira. Kenapa tidak dikira? Sebab makmuman punya pasal. Kena faham betul-betul yang ini. Dan ramai yang melakukan begini. Ndak, kalau mana makmum tadi, imam duduk tahiyat awal, dia pun masuk tahiyat awal. Apabila dia bangkit, sama-sama bangkit, pun rukuk tak sama dengan imam. Kunun baca Fatihah special, lambatlah sikit. Belum lagi dikira rakaatnya. Selalu berlaku di rakaat kedua, rakaat ketiga, ataupun di imam tadi tahiyat awal. Tidak akan berlaku kalau dia imam itu tahiyat akhir. Dia masuk, dia bina lagi 4 rakaat, itu dah dia punya hal. Tetap mendapat fadilat solat berjamaah. Kalau tahiyat awal ni imam, dia masuk, rukuk tak nak sama untuk membina pertama ni. Untuk dia diiktiraf sebagai berjamaah. Kerananya orang yang masbuk itu akan menjadi muafiq ketika mana rakaat seterusnya. Rakaat pertama pada dirinya disebut masbuk, rakaat seterusnya menjadi muafiq pada diri dia. Maka dia ada hak untuk jarak ketertinggalan dengan imam itu 3 rukun fi'il. Faham yang ini? Oh Pak, faham tak? Susah nak faham lah Ustaz. Abang Man, okey, faham. Kurang faham. Bulan depan belasah lagi. Boleh. Ini saya baru cerita bab ni. Ramai yang tak faham. Nanti tengok apa yang kesilapan kita. Ya.
Ada golongan yang dinamakan masbuk di dalam masbuk. Apa masbuk di dalam masbuk? Dua orang yang masuk bersama, rekaan yang sama, tiba-tiba sahabat yang sama tadi dia ngundur ke belakang, membina lagi satu jamaah untuk dirinya. Tadi dia masbuk, tinggal satu rakaat baki, naik. Member tadi ngundur ke belakang, dilantik sahabatnya tadi menjadi imam. Dan ketika itu mereka bermuafik, tidak bertamam. Kenapa tidak tamam? Tamam syaratnya takbiratul ihram, itu je. Mereka ini muafik berdua ini. Jadi makmum ni boleh ketertinggalannya 3 rukun fi'il dengan kawan dia ni. Walaupun masbuk, dia masbuk dengan kawan dia. Yang ni faham tak? Ini jarang orang buat. Apabila tambah masing-masing kan. Sebenarnya mereka kekurangan ilmu. Solat berjamaah itu berterusan sepatutnya. Tapi kadang-kala macam mana ustaz, kita pun tak tahu dia ni berapa rakaat. Ini yang menyebabkan berlaku begitu. Kerananya yang menjadi imam mesti tinggal rakaat yang sedikit. Janganlah kita tinggal 2, member jadi imam 2 lagi. Dah, tak betul nanti gitu. Jadi nak kena faham di mana kedudukannya itu. Okey, itu namanya masbuk di dalam masbuk. Dan orang yang masbuk menjadi muafik. Apa maksud muafik? Muafik adalah seorang makmum yang berjamaah dengan imamnya ketika mana imam itu membaca surah Al-Fatihah rakaat pertamanya. Tetapi akan menjadi muafik orang masbuk ketika mana makmum tadi rakaat pertama rukuk bersama imam. Semuanya dah sah. Habis rukuk bersama imam, jadi dia mendapat syarat ketertinggalan tadi muafik. Kalau nak buat, ya? Kalau selagi belum rukuk dengan imam rakaat pertama dirinya, dia belum lagi mendapat rakaat, dia belum lagi mendapat muafik. Kerana muafik ketertinggalannya 3 rukun fi'il. Itu adalah orang yang masbuk menjadi muafik. Orang yang muafik menjadi masbuk. Macam mana orang yang muafik jadi masbuk? Ya, ketika mana imam tadi ketertinggalannya dia tamam ni, ataupun dia muafik. Imam dah duduk antara 2 sujud, baru nak rukuk. Imam dah sujud, dia baru i'tidal. Imam dah bangkit rakaat yang kedua, dia baru nak sujud. Imam dah baca surah, baru dia nak qiyam, baru nak berdiri. Maka ketika itu dia menjadi masbuk pada dirinya di dalam solat, maka dia kena rukuk bersama dengan imam. Sebabnya apa? Pertama tadi muafik, mungkin tak rukuk bersama imam. Jadi apabila rakaat yang kedua pada diri dia, dia wajib rukuk bersama imam kerana dia lambat. Ketertinggalannya adalah 3 rukun fi'il. Kena faham yang betul ni. Apabila dah sampai dia sujud antara 2 sujud, imam pun baca surah. Dia sujud, imam baca surah dah nak habis. Maka dia masa rakaat kedua, imam dah nak rukuk. Ketika itu dia wajib rukuk bersama imam. Dia baca surah sebahagian saja. Kenapa buat macam gitu? Sepatutnya tidak berlaku. Tetapi uniknya satu jamaah itu, maka ketika orang muafik menjadi masbuk untuk rakaat yang dia ketinggalannya tadi. Itu nak kena faham. Kadang-kadang kita bangkit, kita rukuk, kita dah dah naik baca Fatihah tak sempat, kita dah rukuk tidak khawatir jarak jauhnya tadi kita terlebih. Kecualilah ya orang yang dah rukuk itu, sebab pastikan orang yang muafik itu qiyam, imam baca Fatihah kita sama berdiri. Kena faham betul ni. Kenapa jadi masbuk? Sebabnya imam selesai baca Fatihah rakaat kedua, baru kita terhegih-hegih nak naik rakaat kedua, imam dah baca surah dah nak rukuk, kita baru nak baca Fatihah. Itu sebab orang yang muafik, orang yang tamam atau orang yang muafik, pastikan qiyam bersama imam baca Fatihah tiap-tiap rakaat. Kalau tak akan bertukar kedudukan kita ni. Imam dah baca surah baru kita bangkit, kita diiktiraf sebagai masbuk nanti. Itu sebab setiap rakaat pastikan kita imam baca surah Fatihah, kita dalam keadaan qiyam. Ini kena faham betul-betul. Dan yang terakhirnya, ini sebelum saya tutup,
selalu berlaku di dalam solat jenazah. Solat jenazah ada masbuk tak? Solat jenazah ada masbuk? Tak pernah buat. Nah, ini saya nak beri peringatan, kita kongsi sama. Ramai orang yang solat jenazah tidak sah. Kenapa tidak sah? Sebab dia melanggar syarat solat. Kerana solat jenazah itu hukumnya apa? Hukum solat jenazah? Solat jenazah hukumnya apa? Solat 5 waktu hukumnya apa? Hukumnya wajib. Hukum solat fardu, Mak. Hukumnya solat fardu itu hukumnya fardu. Tak ada usoli wajibi. Zuhri tak ada. Kerana hukumnya adalah fardu. Kenapa fardu? Tak boleh ditinggal. Kalau ditinggal kufur kita. Kalau wajib boleh dah, boleh diganti. Tapi oleh kerananya uniknya kita tertinggal, bukannya sengaja terlupa dan sebagainya, kita kena bayar hutang. Namanya qada. Melakukan solat itu adalah wajib. Tak buat berdosa gitu. Kerana hukum solat itu adalah fardu. Kenapa tak buat? Melakukannya wajib. Begitu juga dalam solat jenazah. Kalau kita tak solatkan orang yang mati, berdosa kita. Sebab hukumnya adalah fardu juga. Cumanya fardu itu kifayah. Imam dah buat, makmum tak payah. Itu je bezanya. Sebab dia fardu juga. Tetapi ada tak masbuk? Ada masbuk. Kenapa? Sebab dia disebut dalam niat solat jenazah itu. Apa niat solat jenazah? Usolli hadzal mayyiti, kalau laki arba'a takbiratan. Ingat nih, arba'a takbiratan. Kalau kita masuk imam takbir ketiga, maksudnya kita masbuk. Tak boleh potong imam, salam saing dengan imam, tidak sah solatnya. Sebab dah disebut arba'a takbir. Kalau solat fardu 5 waktu, arba'a apa? Rakaatain. Tidak boleh memotong rakaat itu. Nak kena rakaat bersama, rukuknya sama. Sebab disebut rakaatain. Solat jenazah arba'a takbiratan. Imam dah baca, boleh tak solat berjamaah jenazah itu tamam? Ya, selagi imam belum baca Fatihah. Itu sebab dalam ilmu tasawuf, orang yang solat jenazah pastikan imam, memastikan makmum semuanya adalah tamam. Kerana memberi fadilat solat tamam ini kepada si jenazah. Tapi imam yang tak ada ilmunya, Allahu Akbar, terus baca Fatihah, maka makmum yang masuk tadi semuanya masbuk, semuanya muafiq. Rugi makmum tadi pun giling kepala dia. Nah, ini kena belajar betul-betul. Anak solat jenazah. Itu sebab saya sarankan untuk pelajarilah akan mengurus jenazah 100 hari sebelum orang itu meninggal. Hari dia meninggal, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ketujuh dia meninggal. Apa cerita ini? Dan hari ke-40 dia meninggal, hari ke-100 dia meninggal, dan setahun meninggal. Apa perkara yang wajar kita ketahui supayanya almarhum atau arwah yang di dalam alam barzah tadi tidak keleteran? Kena jaga yang ini. Sekarang ini everybody semuanya adalah SMS. Ya, apa SMS? Segera semuanya cepat. Allah nak tahlilan saya 5 hari yang lalu, ya, bertembung dengan orang yang mengatakan tahlilan itu bid'ah. Zaman Rasulullah tak ada. Tahlilan itu bid'ah ke sahabat? Tahlilan. Kita ni dah bertahlilan, ada orang meninggal tahlilan, betul? Buat ke tak? Berapa hari? Sehari? 2 hari. Buat tahlilan kat mana? Kat surau aja. Kita melanggar sasiah orang dalam alam barzah. Apa yang Imam Malik, Hanafiyah? Siapa Imam Hanafiyah? Imam Hanafi siapa? Salah seorang imam dalam mazhab, dalam ahlul sunnah wal jamaah. Siapa? Ya kita. Bagaimana? Kerananya orang yang meninggal itu rohnya akan sentiasa berada di
rumah dia, kita tahlil di masjid. Macam pelik, tapi itu yang dikhabarkan pada kita. Pasal kita tak ngaji, jadi kita tak faham. Itu nanti kemudian. Cuma saya nak sarankan, ketika mana imam solat jenazah, Allahu Akbar, jangan segera baca suratul Fatihah. Apa dia? Bacalah doa iftitah. Oh, ada kata memang tidak sunat. Ya memang tak sunat. Kita perkara yang tak sunat pun kita buat kok. Ya banyak perkara yang tak sunat kita buat. Suruh baca doa iftitah. Apa doa iftitah? Kalaulah jenazah tadi boleh cakap, dia marah kita. Kenapa tak membuka pintu solat? Bagaimana membuka pintu solat? Dengan berdoa pembukaan. Apa doa pembukaan? Buka solat. Apa doa pembukaan? Doa iftitah. Iftitah tu buka. Solat kok tak dibuka pintunya, ni kenapa? Itu sebab wa'imah, orang tu solat tarawih, sekurang-kurangnya kita menjawab takbiratul ihram, Allahu Akbaru kabira, puji Allah, sebab kita nak sembah Allah, sebab alhamdulillahirabbil alamin, segala puji. Jadi bagaimana puji? Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ cukup juga dah. Baca Fatihah, baca dulu. Kita nak menyembah Allah, puji dulu. Ya, jadi kenapa puji? Sebab kita mohon keampunan. Jadi sahabat, insya-Allah akan bersambung lagi mengenai bab yang ini supaya fahami betul-betul di mana kedudukan aku solat ni. Jangan main sembrono je. Khawatir nanti kita tak dapat solatnya yang benar. Jadi saya rasa itu saja untuk hari, mohon ampunan maaf. Moga-moga kita dapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita kongsi bersama. Tiada siapa yang pandai kecuali mereka yang melakukan ibadah ke hadirat Allah. Ya, semuanya kita ini adalah orang yang dipilih oleh Allah. Maka faham ke tak faham, semuanya kerja Allah, tinggal kita je. Itu sebab walaupun kita masuk ke surau ini, jangan lupa meniat kita untuk masuk ke rumah Allah. Kita nak ke mana? Nak masuk surga. Bagaimana doa masuk surga Allah di dunia ini? Bagaimana doanya sahabat? Doanya kat luar sana dah ditulis, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Apa rahmatik? Syurga Allah. Kerana masuk syurga bukan ibadah kita, bukan kerana pahala yang kita dapat, tapi adalah rahmat dan redha Allah. Bagaimana dapat rahmat dan redha Allah? Kita lakukan ibadah. Jadi Allahumma ftahli abwaba, ya Allah, tunjukkan aku pintu-pintu rahmatik, pintu-pintu syurga. Oh, inilah dalam pintu syurga. Semua dapat masuk syurga Allah. Alhamdulillah. Jadi akhirnya bermulanya perbincangan kita dengan beristighfar ke hadirat Allah, mohon keampunan pada Allah. Sepanjang kita duduk majlis ilmu, Allah ampuni dosa. Kita tutup majlis ini dengan beristighfar juga ke hadirat Allah. Ayo kita beristighfar para wali terdahulu. Bagaimana dia dinazamkan, dilakukan untuk menaikkan semangat, dan juga Allah mendengarnya dengan penuh gembira. Kerananya aku gembira mana-mana hamba-Ku datang memohon keampunan. Jadi kita baca istighfar bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdin zalimin la yamliku li nafsihi daran wa la naf'a wa la mautan wa la hayatan wa la nusura. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddina walau kariha al-kafirun. Lin Nabil Karim wa ala alihi wa ashabil kiramil Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أشهد بأنك أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك وتوجه إليك بنبيك محمد نبي رحمة يا سيدي يا رسول الله إنا توسل بك إلى ربي اللهم فاسع فيه في القضاء لكل حاجة وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدي وارحمهما كما ربنا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم أعوذ بك من البراس والجنون والززم ومن سيل الأسقام ربنا اغصب عنا عذاب إنا مؤمنون اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اختم لنا بالسعادة ولا تختم علينا بالشقاوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار وادخلنا جنة الأبرار يا عزيز الخبر يا رب العالمين اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعنا مرحوما تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ينبعنا شد ولا مطرودا ولا محروما وهب لنا مسيئنا لمسنينا ومقاصرنا لعملنا كل بوجهك الكريم يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أقول هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته